Tas kita sangat-sangat mudah. Anda boleh gunakan dos tersebut untuk apa-apa menu roti. Cuma untuk hari ini, kita akan fokus kepada roti kacang merah sahaja. Yang saya yakin semua orang dalam ni memang suka roti kacang merah, sebab tu anda hadir kelas hari ini. Kalau betul, thumbs up. Nampak lah muka semua gembira tu nak belajar buat roti kacang merah. Sebab kadang-kadang kalau kita beli, inti tu jenuh cari kan. Jenuh cari tak jumpa tang mana inti. Jadi hari ini biar kita buat sendiri, anda boleh tengoklah, kita akan sharekan tips macam mana nak dapatkan roti yang gebu, macam mana nak dapatkan roti yang penuh rasa kacang tersebut kan. Sebelum tu saya rasa nak berkenalan. Okey, anda boleh tulis dekat ruangan chat. Anda boleh tulis anda peserta daripada mana. Dan kalau yang first time join pada hari ini, anda boleh tulis 1. Yang first time join pada hari ini, anda tulis 1. Sebab saya cakap Kedah sekejap lagi, saya takut ada yang tak faham. Anda boleh tulis dulu. Kalau ada yang first time join, anda tulis 1. Okey. Ada orang Kelantan. Kedah, okey. Kak Erni first time join, okey. Norlida pun first time. Okey, selamat datang. Ada lagi tak yang first time join? Kalau yang bertime-time tak ada masalah lah. InsyaAllah dia dah mula faham dengan lorat-lorat cikgu-cikgu dalam kelas kita. Okey, Nilai tapi faham bahasa utara. Tahniah, terima kasih. Fauzia pun first time join. Okey, tahniah, selamat datang. Okey, tapi tak semua komen ni. Ada yang banyak bertime-time tapi tak mau tulis daripada mana. Mereka tak sporting hari ni, macam mana? Daripada Ipoh, tahniah Kak Laila. Tengok, kalau kita buat kelas secara online, dia merentasi daerah, merentasi negeri. Kan, kalau kita buat kelas secara fizikal ni, dia terhad kepada orang kawasan tu sahaja. Malu kot. Tu tak apalah. Sebab tu dia pun tak buka kamera, dia pun malu. Halo Ustaz Mai. Okey, selamat datang Halo Ustaz. Okey, terima kasih atas respon-respon anda. Okey. Nampaknya anda bersama dengan saya. Jadi tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita akan bersama dengan Sifu kita pada pagi ini. Jadi saya persilakan Cikgu Asia, bagi thumbs up untuk Cikgu Asia. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat lagi bertemu hari ini untuk menimba ilmu dalam bidang masakan. Kenalkan diri saya Cikgu Asia. Dah lama saya tak berhenti ni. Hari ini saya nak berturun ilmu dekat anda semua. Macam mana nak buat roti yang gebu-gebas. Okey. Jadi kalau ada siapa yang pernah meroti sebelum ni, cuba type satu. Ada tak yang pernah meroti sebelum ni? Okey, kalau yang first time nak belajar buat roti macam mana? Anda type dua. Saya nak tengok ada tak Amalina yang satu? Kita ada new beginner. Siapa yang baru nak belajar. Jadi saya hari ini cuma buat satu menu sahaja, iaitu roti kacang merah. Tetapi saya akan tunjukkan beberapa bentuk yang berlainan supaya kita excited kan. Sebab bila kita buat roti, kita
kita nak explore bentuk-bentuk yang baru. Jadi hari ini saya nak bagi 2-3 bentuk yang baru. Sebab sebelum ni kelas-kelas kita ada bentuk-bentuk yang biasa. Tapi hari ini kita bagi bentuk yang berlainan sikit. Tapi asasnya tetap sama. Okey, meroti ni asas dia kita punya bahan dough. Jadi jom kita tengok apa bahan-bahan yang kita nak masukkan dalam dough kita. Okey, yang pertama disebabkan hari ini saya menggunakan bread maker. Bread maker Noza. Nampak tak Amanah? Nampak? Okey, jadi bila saya menggunakan bread maker hitam saya ni, dia ada dia punya penguli ni. Jadi start lagi dia yang uli untuk saya. Tak payah dah saya duk penat-penat sakit tangan semua. Jadi penolong saya yang sangat best setiap kali saya nak buat roti, inilah dia bread maker saya ni. Jadi bila menggunakan bread maker untuk masukkan bahan, kita perlu cecair dahulu. Okey, cecair dulu kena masuk dalam kita punya penguli ni. Okey, jadi kita perlukan 220 ml air. Okey. Kalau anda ada masa yang banyak, anda gunalah air yang sejuk sebab kita tak mau masuk uli tu yeast kita dah membiak. Jadi waktu uli tu kita bagi dia uli saja dulu. Sat lagi kita nak dough kita yang ada yeast tu membiak di luar dough penguli kita ni. Okey, ataupun kalau tak ada air sejuk boleh guna air biasa dan saya suggest gunalah air tapis. Okey, bila air tapis tu dia tak ada dah klorin apa semua, roti kita akan tahan lebih lama dan baik untuk kesihatan kita. Jadi kita cerita yang nak dapatkan roti yang baik, bahan yang baik kan. Hari ni saya nak bagi tips untuk anda. Ni saya ni dari 2016 tau duk meroti dah lama dah. Hari ni nak berturun balik ilmu. Baik, jadi kita masukkan air. Kalau anda ada penimbang digital, letak saja di atas penimbang digital ni, letak kita punya bekas penguli ni. Anda tuanglah air sebanyak 220 ml. Sama saja 220 ml, 220 gram. Okey, yang ni saya menggunakan air biasa saja. Air pada suhu bilik. Okey, kalau ada air ais lagi bagus. Lagi cantik kita punya dough sebenarnya. Okey, 220. Takkan mesti ikut betul-betul resepi nah. Kalau anda tak dapat nak menulis resepi kita pada pagi ni, jangan risau, nanti kami akan bagi resepi untuk anda. Jadi kita masukkan 220 ml air dan sebiji telur. Okey, telur ni untuk cantiknya saiz B. Okey, saiz B. Kalau tak ada saiz B, anda boleh guna C pun boleh kan? Okay. Kemudian kita masukkan butter. Butter 75 gram. Anda boleh guna buttercup. Okey, kalau tak ada buttercup, anda juga boleh menggunakan margarin. Tapi kalau kita buat roti menggunakan buttercup, roti kita lagi nampak bau sedap, nampak lagi lembut. Buttercup. Cikgu sukakan air tu ml ke gram? Okay. Sama. Untuk air ml boleh, gram pun boleh. Sama saja. Sama saja. Tadi cikgu sains. Jadinya dia dah tahu dah jirim dia tu memang samalah gram dengan ml. Jadi kita dah masukkan butter 75 gram dan kita masukkan K-fine. K-fine 10 gram. K-fine ni adalah pelembut roti. Jadi kalau tak ada, kita boleh guna yang chemical tu. Bread softener dengan Bread improver. Bread improver. Kalau tak ada lah kan. Sebab saya punya K-fine ni, K tu
dibuat oleh Chef Khairi. Jadi bahan daripada orang kata apa, orang Melayu kita. Jadi kita tak was-was lah kan. Jadi Kefan ni diperbuat daripada lemak kelapa sawit. Itulah kata kita kalau nak buat apa-apa tu kita kena tengok juga bahan-bahan yang kita gunakan tu. Kita boleh guna bread softener, bread improver, tapi yang tu chemical lah, ada bahan kimia supaya dia nak lembutkan roti. Yang tu yang digunakan dalam roti-roti biasa di luar. Tapi kita guna yang ni sebab yang ni lebih lebih selamat lah, fine. Ataupun anda boleh guna jenama lain tapi pelembut roti juga. Tapi anda kena research sikit pelembut roti tu dia daripada bahan apa. Tapi yang kami guna ni, Kefine ni, anda boleh dapatkan di kedai-kedai bakery. Memang dibuat oleh Chef Khairi, dia punya founder. Memang dia punya bahan tu, raw material dia, bahan mentah dia memang daripada kelapa sawit. Okey, yang sekarang ni saya nak masukkan, ini adalah susu tepung. Okey. Cikgu, telur tadi berapa biji dan adakah kita ambil sekali kuning dan putih? Okey. Ini saya buat untuk kita punya apa ni, susu tepung ni 65 gram. Jadi telur tadi sebiji, kuning dan putih dia. Boleh masukkan terus sahaja sebiji tu. Baik. Jadi saya dah masukkan susu tepung 65 gram. Susu tepung ni bila kita masukkan tu, dia punya rasa tu lagi lemak-lemak aneh lah kan. Kalau tak ada susu tepung, dia susu tepung ni boleh gunakan, siapa yang ada anak kecil boleh gunakan anda. Tapi sebab susu tepung tu dah ada gula dah. Dalam susu anak kita tu ada gula, jadi orang kita tu akan lebih berat. Jadi kalau guna yang seperti kat bakery ni memang dia khas untuk roti, khas untuk kita punya masakan lain lah yang sesuai. Okay, yang lebih sesuai kita beli di bakery sebab dia pure susu tepung. Baik, seterusnya kita masukkan gula caster. Gula caster sebanyak 75 gram. Okey. Dan kita masukkan 4 gram garam. Okey, supaya menaikkan lagi rasa manis dalam kita punya adunan. So garam saya gunakan garam sikit. Bila kita masak, kita gunakan yang terbaik untuk family kita. Okey, kita gunakan garam sikit sebab tinggi mineral dan tiada bahan kimia di dalam dia. Kalau anda guna garam biasa yang warna putih tu, yang tu garam yang telah melalui proses bleach, proses nak memutihkan dia. Jadi dalam bila bleach ni klorok. Kalau klorok tu mau kalau kita makan dia setiap hari. Sebab tu gula yang warna garam yang warna putih tak elok untuk kita makan. Jadi mulai hari ni siapa yang duk guna garam yang warna putih, kecuali lah ia garam bukit semua tu yang tapi yang warna putih, okey. Kalau yang garam yang biasa, yang murah tu memang dia dah melalui proses pemutihan. Baik, jadi saya dah masukkan susu tepung, saya dah masukkan gula 75 gram. Saya dah masukkan garam. Okey, garam tadi 4 ke 5 gram macam tu lah. Jadi kita nak masukkan tepung. Mana? Okey. Yang tepung ni saya nak bagi tahu, sebelum ni kami menggunakan 500 gram tepung high protein. Tetapi setelah proses demi proses, kelas demi kelas, okey, kami nak mencari adunan yang mana kita punya roti tu lagi lembut dan kekal banyak hari kelembutan dia tu. Jadi apa yang kami dapat ialah kami campurkan tepung high protein ditambah dengan tepung gandum biasa. Tepung gandum anda ambil lah yang jenama Baker's Choice. Baker's Choice yang plastik warna kuning tu kan. Yang tu tepung gandum yang sangat halus. Jadi tekstur kita punya roti tu nanti jadi lagi lembut. Okay, jadi yang ni saya dah campurkan 300 gram tepung high protein dan juga 200 gram tepung gandum Baker's Choice nah.
Okey. Dan yeast. Nak bagi naik kita punya dough, gunalah yeast. Okey. Dan daripada pengalaman saya lah, yeast yang terbaik kalau kita gunakan Mauripan, tu anda tu dia akan rasa masam-masam sikit. Bau dia tu. Tapi yang memang banyak pilihan lah kan yeast ni. Ada tidang, ada burung layang-layang. Tapi yang terbaik yang tak menghasilkan bau masam adalah jenama bunga raya. Kalau kita pergi dekat pasar raya kan banyak yang jenama bunga raya kan. Jadi yang bunga raya tu bila kita buat dough dia memang tak bermasam, memang cantik. Itu tips untuk anda kalau nak berniaga nanti supaya roti kita tu bau tak masam-masam. Dia rasa fresh lah. Okey. Jadi saya dah masukkan tepung tadi. Tepung high protein 300 gram. Saya campurkan tepung gandum Baker's Choice 200 gram. Jadi jumlah dia 500 gram. Dan saya masukkan yeast 11 gram. Okey, siap. Kita punya adunan untuk dough. Jadi bila dah masuk macam ni, kita akan masukkan ke dalam bread maker kita. Mai saya tunjuk, Mai Malinda tunjuk cat ni. Okey, untuk bread maker kita Kan tak full. ya, nampak. Okey, yang ni kita ada tempat penguli dalam kita punya oven. Memang sangat best lah kan sebab boleh uli dalam ni. Tak Masuk je Gus. Selalu dia pun masuk tak kena. Okey, nak masuk. saya tunjuk. Ni nampak bahagian depan dia ni. Tapi kalau kita tengok bahagian atas ni pun dia ada tulis front. Front depan lah kan. So, di bahagian sini dia macam bergerutu. Kalau kita terbalikkan dia licin kan. Licin ni duduk di bahagian belakang. Yang bergerutu ni, yang ni duduk di bahagian hadapan. So, dia ada macam tempat untuk kaki penguli ni masuk. So, kita tolak saja. Masukkan sehingga bunyi klik. Okey. Then, untuk kita ambil bread. Okey, bread sekarang ni kita nak buat dough. So, kita pilih sampai dia naik dough kat situ. Nampak tu. Dia tulis siap-siap. Dough sejam 30 minit. Tapi sekejap lagi bila proses uli tu bermula, lepas 30 minit penguli akan berhenti. Bila dia berhenti tu kita dah boleh keluarkan. Tak payah tunggu sejam 30 minit ni. Ni sebenarnya untuk proses rest, untuk rehat dulu. Jadi semua makan masa sejam 30 minit. Tapi kita punya bread maker ni 30 minit kita dah boleh keluarkan dan buat bentuk apa saja untuk kita buat kita tulis. Okey, tadi kita dah masukkan dalam proses bermula. Cikgu ada yang tanya yeast tu memang tak payah bancuh kan? Yeast tak perlu bancuh sebab proses menguli tu dah terpisah dalam tu, jadi kita tak payah. Ada setengah orang dia bancuh dulu kan, bagi berbuih pun semua, masukkan dalam tepung. Yang tu proses yang kita nak menguli tangan biasa. Memang kita kena buat macam tu. Tapi untuk yang ni memang dia orang kata apa, berterusan. Kalau kita guna tangan, kita lenguh, kita berhenti. Duduk sekejap kan. Tapi yang ni dia memang berterusan selama 30 minit. Jadi proses menguli dia tu, campuran semua dalam tu dia akan berjalan serentak dengan baik. Jadi kita tak perlu dah bancuh kita punya yeast tu terlebih dahulu. Okay, clear? Jadi kita tinggalkan kat sini. Dough kita diuli. Mari kita tengok Ustaz.
Selepas 30 minit, saya nak meringkaskan. Kalau tidak kena tunggu setengah jam lagi kan. So kita shortcut. Jadi saya nak tunjukkan dough kita yang telah siap. Okey, ini dia dough kita yang telah siap. Memang cantik kalau anda tengok. Dan bila angkat, nampak dough yang cantik, dia mesti menganjal macam ni. Nampak? Mesti menganjal dan bila kita uli tu dia memang cantik. Okey. Kalau tarik macam ni. Kalau anda uli tangan pun memang kena bagi dia lembut macam ni. So, sekarang kita akan timbang. Saya tunjuk ke bawah itu. Tunjuk dekat terus. Baik, bila kita nak menimbang, kita nak memotong, gunalah pemotong yang khas untuk roti. Jadi kita nak timbang. Untuk yang kita beli di kedai tu, biasanya 60 gram. Nampak Man? Nampak? So yang ni kita nak buat 50 gram. Kecil sikit pada yang kedai. Okay, kalau 50 gram anda boleh dapat dalam 22. Betul lah. So potong. Kalau di kedai 22 biji, mau dah berapa ringgit kan? Okey. Kiranya kalau lebih sikit pun tetap kena potong. Kalau kita nak berniaga memang kena cukup-cukup 50 gram lah. Kalau kata terlebih tu kita potong je lah, tak tepi kan. Kan nak mudah selalu orang cubit kan. Cubit tu nanti dia punya tekstur jadi tak cantik. Dia mengganggu tekstur roti. Okey. Nak buat berapa jenis hari ni? Saya bagi 5 jenis lah. Wow. Cikgu Asia hari ni dia beraksi dia buat pula 5 jenis roti untuk anda. Bagi thumbs up untuk Cikgu Asia. Komen dekat chat terbaik Cikgu Asia. Sebab Cikgu Asia nak bagi dekat kita hari ni 5 bentuk untuk ban kacang merah. Cepat komen. Tulis terbaik Cikgu Asia. Sebab hari ni Cikgu Asia nak kongsi dengan kita 5 bentuk. Okey? Okey, cikgu nak saya bantu tak mana? Ya. Kita dalam proses memotong. Kalau nak buat makan sendiri, tak apa, tak timbang pun tak ada masalah. Cuma cikgu nak bagi Kalau nak nampak makan sendiri tu tak ada masalah. bagi sama besar. Okey, sekarang kita dah potong. So saya nak tunjuk macam mana teknik rounding. Okey, rounding ni asas untuk anda yang nak belajar meroti. Nampak? Skill mahal yang Cikgu Asia ajar. Okey, tangan anda buka macam ni, macam C. Okey, letak anda punya dough tadi di tengah. Yang ibu jari ni dia macam tekan dan tolak. Okey, kalau kita buat laju memang sekejap sahaja. Nampak? Dia akan jadi licin. Okey, tunjuk lagi sekali. Okey, jadi kita kena bagi licin macam ni. Yang ni baru jadi cantik lah ni. Okey, buat lagi. Dia sebenarnya kalau kita dah cekap tu, sekejap saja proses nak rounding ni. Ini adalah asas
dan anda kena mahir. Buat rounding ni kena mahir. Ni ibu jari kita tolak. Bila tolak, yang licin tu dia akan naik ke atas. Kalau cepat tu sekejap saja. Okey. Nampak? Alright. Boleh? Kita nak teruskan. Sekarang kita nak masukkan inti. So, inilah dia. Melina bebek presiden nak tunjuk. Yang ni kita punya inti. Inti kacang merah yang dah dibulatkan. Kalau anda beli di kedai, yang ni sangat sedap. Okey, red bean paste yang jenama apa ni? Maori ni. Okey. Jadi boleh dapatkan di kedai bakery. Baik, bila anda biarkan sekejap, dough anda akan naik macam ni. Jadi bila macam ni, kita terbalikkan dia, kita nak masukkan inti. So, kita tekan-tekan sikit. Bagi lepeh. Okey. Jelas ke? Siapa yang rasa jelas boleh komen jelas. Komen jelas. So, bulat-bulatkan inti kacang kita ni, dia memang tak melekat. Tak melekat di jari kita. So, kita letakkan di tengah. Dan kita macam buat cucur badak. Kita claim bahagian ni dan mesti kemas supaya roti kita nanti tu dia tak terbuka. Okey. Bila dah kemas macam ni, Gebunya roti. okey, bila dah kemas macam ni, kita tekan dengan kita punya penguli ni. Okey, Dia pecah dah cikgu. dia tak pecah sebab dia menganjal kan. Okey, sekarang ni inti dah ada di bahagian dalam. Saya nak tunjukkan yang macam dalam iklan tu. Okey, yang dalam iklan tu. So anda boleh tengok inti dia tu tersebar ke seluruh roti. Jadi tak ada lagi isu makan roti cari kacang tak jumpa. Okey. Okey, jadi kita potong menggunakan pemotong ni di bahagian hujung. Lagi senanglah kalau guna yang ni. Dan anda nak yang apa ni? Kalau nak dia punya jalur tu halus, anda buat halus-halus lah. Okay, make sure di bahagian belakang dia tu terasa masa kita potong ni dia apa ni? Dia putus. Dia putus lah. Oh, ada yang tanya kacang tadi beli ke buat sendiri. Hari ni kita guna kacang daripada bakery. Siapa ada periuk boleh buat sendiri. Kami dah terbiasa untuk beli sebab kita buat kelas tak sempat dah kan nak kacau-kacau kacang kan. Jadi anda potong sampai hujung. Dia tepi tak putus ya cikgu? Tepi ni tak putus, tepi belah sini pun tak putus. Jadi kita akan terbalikkan dia. Sini. Dan kita buat macam ni, gulung. Baru tahu macam mana inti boleh ada dekat dalam. Nampak? Dah dapat. Dia punya bentuk sama macam yang dalam iklan tu. Okey, jadi anda letakkan dalam tray. Tray ni telah pun disapu dengan butter ataupun margarine lah. Okey nah. Baik. Anda jangan heran biasa kalau kita buat roti memang dia akan mengundang lalat sebab lalat bau yeast. Jadi kena buat cepat-cepat. Okey. Yang ni saya nak tunjukkan cara yang kedua, bentuk yang kedua sama macam tadi, masukkan inti dulu. Okey, masukkan inti. Inti ni kalau kita buat sendiri, bolehlah tunggu banyak-banyak lagi sedap. Kalau kita beli tu terhadlah sikit. Tapi kalau anak suka banyak, kita boleh bubur lagi banyaklah. Okey, klaim bagi kemas, terbalikkan. Okey.
Buat memanjang macam tadi juga. Okey, ni dah macam terkoyak sikit, tak ada masalah. Wish. Yeast sedang mengembang jadi dia mengundang. Okey. Anda potong dari atas ni sampai ke bawah 3 bahagian. Okey, saya tunjuk. Satu bahagian. Dua bahagian. Okey, kemudian buka kan. Kita akan dendan. Wow, nampak? selalu dendan kosong kan cikgu? Ya, nampak. Tu nampak dia punya jalur-jalur dia. Ya, memang cantik ya ni. Okey. Nampak? Okey, nanti di bahagian hujung ni kita klaim bagi rapat supaya nanti bila masa mengembang dia tak terbuka lah. Okey. Dia tak perlu letak air ke tepung cikgu? Memang tak perlu sebab tak lekat pun di tangan. Wow, memang Ah. awesome lah kita punya bibik Nokza tu. Dia uli Okey. sampai tak lekat dekat tangan. Ni kan? bentuk yang kedua. Okey, nampak? Cantik. Kan? Nanti bila dia dah kembang, dia punya apa ni? Bila kita bakar tu dia punya kemerahan apa ni di bahagian atas tu, memang cantik lah. Okey, saya dah tunjuk 2. Lagi 3 saya nak tunjuk. Baik. Step yang sama. Kita masukkan inti. Okey. Masukkan inti. Klaim macam kita buat cucur badak. Sama step yang first tadi kan? Sama saja step dia. Klaim bagi betul-betul rapat, cantik kat sini. Terbalikkan. Okey, sama juga step yang tadi kita buat memanjang. Dah tengok betul-betul. Sebab sekejap lagi saya akan simpulkan dia. Cikgu ada tadi inti berapa gram? Inti, itulah saya kata inti ni agak-agak saja. Dia agak lebih kurang besar bola pingpong kan? Kecil sikit pada bola Kecil sikit pada pingpong. bola pingpong. Yang ni, okay, kita punya. Dia atas anda lah. Kalau anda nak rasa tu lebih banyak, kita boleh letak banyak. Ini saya buat slow-slow bagi anda nampak. Okey, ni sekarang ni macam tadi juga. Tapi kita nak potong lagi kecil. Di hujung atas dengan hujung bawah tak putus nak. Okey. Sekejap, saya bahagikan masuk. Okay, make sure kita potong bagi putus. So, yang ni ada 3 sebelah kanan. Nampak? 1, 2, 3 di belah kanan. Dan 3 di belah kiri. Okey. Boleh? Tengok teknik ni ya. Yang ni 3 di belah kanan, 3 di belah kiri. Anda koyakkan di bahagian tengah. Lipat. Wow, 3. saya pun teruja ni. Okey. Yang ni sebelah dalam, yang ni dia keluar. 1, 2, 3. Nampak? Okey, siapa yang rasa wow sangat-sangat, cepat-cepat komen. Wow sangat-sangat. Supaya Cikgu Asia excited lagi untuk tunjuk bentuk yang seterusnya. Okey. Dah 3 bentuk ni. Okey lagi. Yang ni kita nak buat bentuk bunga. Step yang sama.
Ramai yang komen wow. Sebab dia pun excited tengok mudah rupanya nak buat kan. Dia sebenarnya roti kacang merah ni banyak cara sangat. Banyak lah kalau saya nak bagi tu. Lebih daripada 20 saya rasa. Banyak sangat. Tapi hari ni, siapa yang nak belajar banyak-banyak, ni saya nak syorkan anda masuk kelas PJJ kami. Anda masuk kelas PJJ kami. Oh, yang ni saya nak besarkan sikit. Saya nak besar sikit yang bulat ni. Okey. Yang ni tak tahulah siapa pernah buat kan. Yang ni kita tak claim macam tadi. Kita just letak di tengah saja. Okey, ni letak tengah-tengah cantik-cantik macam ni. Kemudian kita potong. Okey. Potong. Potong sini. Potong sini. Potong sini. Loh, dia pun suka sangat nak main ni. Okey, potong sini. Potong sini. Tengok dulu. Okey, satu dos tu buat bentuk bulat, kita potong kepada 6 kelopak. Ikutlah 6 pun boleh. Okey. Yang ni 6 kan? tarik naik ke atas. Wow, Ni bunga je kan. tarik naik ke atas. Yang ni tarik ke atas. Anda dapat lihat apa yang saya nampak? Ini tarik ke atas. Ish. Yang ni tarik ke atas. Dan yang ni cover sampai bawah. Jadi pengerus Bunga lakut. bunga lakut lah. So kita perbaiklah bagi cantik-cantik kemas-kemas bahagian bawah. So dapat sesuatu yang baru hari ini. Okey. Komen dapat. Inilah bentuknya. Sekejap lagi kita akan dapat bentuk macam ni. Bila kita bakar. Okey, seterusnya. Yang ni bentuk biasa sikit lah. Okey, sama macam tadi. Kita masukkan inti. Ini sebenarnya kalau kita guna roller ni, dia memang tak lekat pun. Tapi jangan tekan terlalu kuat. Bila terlalu kuat, dia macam nak melekat sikit. Tapi kalau kita tekan dengan kasih sayang ni, dia tak melekat pun. Okey, now masuk sini. Okey, claim macam tadi lah. Nak panas-panas apa? Okey, sini. Okey, kita claim macam tadi. Okey, terbalikkan. Okey, kita bagi memanjang juga. Okey, kita bagi memanjang. Okey. Nampak tak? Kita potong macam tadi. Cuma yang ni dia kita buat bagi dia dia mengiring macam ni. Lalu tadi saya tunjuk yang straight kan? Yang ni dia macam mengiring. Kalau anda tak mau buat yang bentuk-bentuk ni, anda buat yang basic saja. Bulat, masukkan tengah inti pun boleh. Okey, jadi kita nak terbalikkan. Okey, bila terbalikkan, dia macam ni. Just gulung sajalah. Gulung.
Okey, dan kita buat bentuk. Okey. Ini kita bagi buka-buka sikit. Dan kita bagi sambung. Okey. Dah. So tadi straight. Sekarang yang ni kita bagi jadi bulat. Ataupun anda nak buat macam siput, anda tak gabungkan hujung ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Baik. Tadi dah 5. Saya tambahlah satu lagi. Nak ke tambah satu lagi? Siapa nak tambah lagi? Ada tulis. Tambah lagi satu. Banyak yang Cikgu Asyik nak kongsi dengan kita pada pagi ni. Jadi sambil tu saya nak. Okey, buat macam tadi juga. Masukkan inti di tengah. Nak tambah satu lagi. Okey, dia pernah. Okey, yang ni sangat simple. Yang ni kalau kelas biasa kami buat yang ni lah. Yang ni bentuk bunga. Okey, claim mesti kemas. Mesti macam ni. Dan terbalikkan. Bila dah terbalikkan, guna roller. Okey, yang ni. Tak perlu memanjang. Okey. Yang ni bagi jadi bulat. Dan anda ambil pemotong. Potong bagi ada kelopak. Tapi make sure di bahagian tengah. Jangan sampai putus lah. Ni ikutlah nak buat berapa kelopak kan. Okey, nampak? Dah jadi bentuk bunga. Nanti di bahagian tengah ni kita boleh letakkan bijan. Bijan hitam ataupun bijan putih. So, nampak? Dah siap dah kita punya bunga. Okey, nah? Baik. Jadi saya nak tunjukkan. Tu yang tadi Sikit ni. muka cikgu dia dah rindu cikgu dah. Okey, yang ni yang dah dibiarkan selama dalam 15 ke 20 minit. Daripada saiz ni. Ni yang baru dibuat tadi. Dah jadi. Besar ni dah. Ni belum lagi dibakar. Sekejap lagi bila kita bakar, dia akan naik lagi. Bila masa bakar tu, saiz dia lagi bertambah besar. Okey. Jadi bila dah macam ni, yang ni dah ready untuk dibakar. Jadi sekejap lagi kita akan bakar dalam oven. Ikut oven anda. Kalau guna oven yang warna hitam ni, kita syorkan 170 macam tu. Then masa dia dalam 14 minit macam tu. Okay, nah? Kalau siapa yang dah ada bread baker nozzle yang warna putih, suhu 180, masa 15 minit. Okey. Jadi bila dia naik macam ni, dia sebenarnya tips yang nak bagi kat anda semua. Kalau anda buat roti, masa kita proses nak bagi dia naik ni, biar lama, biar setengah jam. Baru roti kita tu lembut cantik. Biar lama. Sebab lagi lama dia naik di bahagian luar kita punya apa ni, suhu persekitaran pun tak apa, suhu bilik pun tak apa, tak payah panas pun tak apa. Tapi yang ni sebab saya letak atas oven tadi. Okey, bila saya letak atas oven, proses memanas dia tu jadi lebih cepat. Jadi dia naik cepat lah. Jadi sekarang, okey, sekarang kita akan sapu egg wash.
Okey, untuk buat egg wash, yang ni saya guna sebiji telur dengan 2 camca susu segar. Jadi apa fungsi susu ni? Susu ni dia nak bagi kita punya apa ni? Permukaan atas roti kita tu lagi lembut. Okey, lagi lembut. Dan telur tu dia akan bagi permukaan atas roti kita berkilat cantik. Bila berkilat, bila kita bakar tu lagilah menarik kan. So sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat egg wash. Kita sapukan saja di bahagian atas roti. Okey, nampak tak Amal? Okey. Dia kalau sapu tu dia kena semua ke macam mana cikgu? Ya, bagi kena semua. Kayaknya kalau dekat kawasan yang berlipat-lipat tu kita kena sapu pelan-pelan lah kan. Cikgu cerita tak cikgu punya brush tu? Okey, yang ni kita guna brush yang lembut, yang silikon. So bila kita sapu kita punya telur ni, jadi dia tak mencucuk masuk ke dalam kita punya roti yang kita buat tadi. Kalau tercucuk nanti dia jatuh balik kan cikgu? Ya, dia akan merajuk, dia turun balik. Bukan kita saja boleh merajuk, roti pun boleh merajuk. Okey, ni kalau dekat ni, sekejap lagi, tak tahulah. Dia memang melekat tu kuih. Sebab dia akan naik lagi besar. Okey. Ni yang dalam iklan, yang panjang ni. Yang ni yang bentuk siput. Yang bentuk siput ni dia tak bercantum. Okey, kalau anda nak letakkan apa-apa hiasan di atas tu, inilah waktunya sebab telur ni masih lagi basah kat situ. Anda boleh susun, letaklah, nak letak badam ke, kan? Kalau suka, anak suka badam, kita letaklah badam. Okey. Oh, yang ni memang mewah. Alright. Penuh badam. Kalau nak letakkan bijan, okey, nak letakkan bijan, anda bolehlah letakkan bijan. Pun cantik juga. Ni sebenarnya ikut kreativiti lah masing-masing. Kalau yang bentuk bunga tadi, anda boleh. Okey, yang ni. Kalau yang bentuk bunga ni, lepas kita sapukan egg wash, anda boleh letak bijan di bahagian tengah. Oh, dia macam apa panggil apa? Pollen lah. Bahasa Melayu dia apa? Dia bunga Ya, ada bunga di bahagian tengah. dekat tengah. So, barulah dia naik seri. Okey. Sukatan untuk telur dan susu untuk egg wash cikgu. Okey, wash 1 biji telur, 2 sudu susu segar. So, sudah siap untuk dibakar. Sekarang kita akan masukkan dalam oven. Okey, untuk oven anda letakkan di bahagian tengah, tengah supaya roti tadi masak dengan cantik di bahagian atas dan juga bahagian bawah. Untuk oven ni saya gunakan 170 darjah Celsius suhunya dan masa dalam 13 ke 14 minit. Yang ni nanti kan kalau untuk bread maker ni dia ada apa ni? Kaca macam ni, jadi kita boleh nampak. Okay, dan yang biasanya yang ni dia ada lampu. Okay, ada lampu. Ada setengah oven yang tak ada lampu. So kita punya masakan tu jangan untuklah nak tenung-tenung kan. Kat belah dalam kita masak belum. Tapi yang ni kita boleh nampak direct. Dan lepas ni kita kita tekan oven. Okay, oven tadi dah preheat. Dan kita tekan ambil bake. Bila ambil bake ini kita
Laraskan masa yang kita nak. Okay, sekarang ni kita nak 13 minit. Kemudian untuk temperature, kita nak 170. So dia just tekan dekat bahagian sini saja. Masa, boleh check balik, 13 minit. Temperature, 170. Dan kita tekan start. Bila tekan start, dia akan mula membakar. Okay. Hasilnya selepas 13 minit. Ada yang Ada tanya, apa-apa soalan nak tanya ni? kipas kena on tak? Kalau Kipas yang untuk oven. ada kipas, boleh on, tak ada masalah. Tapi kita punya oven yang ni, bread maker ni 3-in-1, memang tak ada kipas. Okay, sebab dia punya pemanasan tu memang menyeluruh untuk oven ni sebab ianya memang saiz yang sangat comel untuk kegunaan rumah kita. Yang ada kipas biasanya untuk oven yang lebih luas. Bila luas tu dia punya udara tu nak pergi tu, dia kena gunakan kipas di bahagian tepi supaya udara panas tu dia akan berlegar ke seluruh oven dengan baik. Tapi yang ni sebab saiz ni memang saiz yang sangat cantik untuk kegunaan rumah. Jadi saiz ni tak payah ada kipas dah. Memang suhu di dalam dia tu akan jadi cantik di semua bahagian oven kita. Alright. Apa lagi ni? Nak bagi tahu? Size tray. Okey, yang ni saiz tray 11 kali 9. Okey, 11 kali 9 memang cantik-cantik untuk kita punya bread maker ni. Saya dah guna bread maker ni sejak tahun 2016. Alhamdulillah saya buat kek, saya buat biskut, saya buat roti. Memang roti, kek, biskut saya tu bila masak dia tu memang masak dia cantik di keseluruhan. Di tepi sini, di depan. Kadang-kadang ada setengah oven, dia punya pemanasan tu tak sekata. Jadi kalau kita bakar kek yang sebelah kanan dia terlebih bakar. Kan? Terlebih bakar. Keluarlah ni kita faham ni. Bila kita buat biskut yang sebelah kanan dia garing terlebih. Sebab ni lah, sebab suhu yang tak sekata dalam kita punya oven. Tapi yang ni semenjak saya guna 5 tahun lebih dah tu memang terbaik lah, memang terbaik. Jadi kalau anda nak oven yang terbaik, memang ini adalah oven yang compact 3-in-1 di mana anda boleh membakar, anda boleh mengulih dalam tu, dan anda juga boleh toast roti setiap pagi untuk anak-anda untuk sarapan. Toast kat sini saja, letak dia punya apa ni, apa tu, pedai tu tengah tu, anda susun saja berapa keping anda nak dalam oven anda. Sangat best. Ada yang respon, betul masak sekata. Dia dah guna lah tu. Siapa yang dah guna memang dia tahu macam mana keadaan apa yang kita bakar tu. Kita bakar kek ke, kita bakar roti ke, memang cantik sekata. Baik, itu saja daripada saya. Kalau nak tips-tips yang lagi banyak tentang meroti ni, bentuk-bentuk yang lagi banyak, nantikan kelas-kelas kami yang akan datang dan kami buka PJJ. PJJ nanti siapa yang berminat saya akan tunjukkan package selepas ini. Okey, saya serah kepada MC kita. Terima kasih. Okey, bagi thumbs up kepada Cikgu Asia. Kalau anda rasa kelas tadi sangat-sangat okey, sangat-sangat best, cuba bagi thumbs up kepada Cikgu Asia. Okey, Cikgu Asia akan meneruskan perkongsian dengan kita. Masih lagi ada sedikit perkongsian. Anda jangan ke mana-mana lagi sebab kita nak tunjuk hasil roti yang akan dibakar sebentar lagi. Okey, tadi ada lagi soalan, saya cuba jawab soalan ni. Dia tanya, kalau uli guna tangan, yeast nak uli air sejuk. Bukan uli kot, bancur. Okey, yeast tu nak bancur dengan air sejuk ke air suap? Anda rasa? Siapa yang tahu jawapan boleh tulis. Nak kena buat kuis pula nanti kan?
Anda nampak muka saya tak ni? Okey, nampak. Cantik. Okey, untuk ulian guna tangan, saya cuba jawab yang saya tahu. Okey, terima kasih ada yang dah jawab. Untuk uli guna tangan, kita guna air suam. Okey, kalau kita guna air sejuk, dia akan melambatkan proses pengembangan yeast. Tu beza. Beza, Ustaz Nah? Dia nak bosin. Alhamdulillah. Okey. Maafkan saya. Okey, untuk kita punya yeast, kalau kita uli guna bread maker tadi, kita tak perlu guna air suam sebab kita akan ambil masa untuk menguli. Semasa tempoh menguli, kita punya yeast tu akan mula berkembang. Itu beza dengan kita guna tangan. Kalau kita guna tangan, kita nak bantu yeast tu berkembang dengan cepat, so kita akan bancuh menggunakan air suam. Dan ada juga tips, biasanya kita masukkan sedikit gula. Gula dia kawan dengan yeast. Tapi kalau garam, dia tak kawan. Kalau garam, dia akan mematikan yeast. Yang tu anda kena ingat supaya tak tersilap. Kan? Rasa macam cikgu suruh masuk garam. Bila bubuhkan garam bancuh dengan yeast. Lepas tu roti tak naik. Yang tu anda kena tahu. Supaya tak tertukar. Dia hanya kawan dengan gula, dia tak kawan dengan garam. Sebab tu kalau anda tengok tadi, waktu Cikgu Asiah masukkan yeast, dia masukkan yeast tu dekat bahagian atas. Sana, okey. Amboi, tak payahlah. Okey. Alright. Jadi ada soalan lagi? Tak ada soalan dah. Banyak tips kan Cikgu Asiah kongsi hari ni. Bukan setakat tips, dia nak kongsi lagi package-package untuk anda. Sebab kami adalah antara perintis trainer yang ditrain oleh Cikgu Asiah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan semula kepada Cikgu Asiah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia tadi dah duk menguli-uli kan. Jadi hari ni saya nak share dengan anda apa yang anda boleh dapat daripada kelas selain daripada ilmu. Saya nak share hari ni macam mana anda boleh menjana pendapatan. Macam saya kan, saya seorang guru. Walaupun seorang guru tapi saya ambil peluang ni sebab saya rasa proses memberi ilmu ni patut berterusan. So, jadi hari ini saya nak share dengan anda semua sesuatu yang sangat best yang mana saya rasa anda boleh share dengan orang lain juga. Sebab kami ni kalau boleh, kami nak bantu seramai yang boleh orang yang ada di sekeliling kami. Okey, saya share dengan anda bagaimana saya bermula dulu pada tahun 2016. Okey, pada tahun 2000. Nampak kat mana? Ya, jelas. Okey, nampak dah. Okey, inilah saya, seorang guru dan pada tahun 2016 saya sebenarnya nak buat roti untuk anak saya saja. Untuk anak saya, inilah saya belajar roti dengan cikgu saya, Cikgu Rafidah. Di sini saya mengajak kawan-kawan saya buat sama-sama kami buat roti di sekolah dan anda lihatlah
inilah pertama kali saya pegang dough roti. Sebelum tu saya tak pernah buat roti dalam hidup saya lagi. Bila saya tengok proses menguli dalam bread maker tu sangat mudah, saya rasa lega lah kan, saya bukan mau sangat duk uli-uli tangan ni. Kalau mesin ni yang buat, saya rasa saya lagi senang lah. Dan hasilnya bila kita buat tu dalam kita punya bread maker, dia punya dough tu memang jadi lembut macam saya tunjuk tadi. Bila kalau dah lembut tu anda bayangkanlah kita ni excited nak buat macam-macam bentuk. Sebab tu lah saya suka explore. Saya suka bentuk-bentuk yang baru supaya kita buat kat anak tu kan. Hari ni bentuk lain, esok bentuk lain. Kita menarik minat anak-anak untuk makan. Okey, jadi bila saya buat ni, saya rasa seronok sebab hari tu kami bawa balik seorang katalah 5 jenis. Seorang 5 jenis kami tu memang roti dia jadi cantik, gebu sangat. Jadi saya memang excited waktu tu dan selepas tu saya ajak orang lain pula buat roti supaya dapatkan roti yang lembut ni sebab kalau anda buat sendiri roti, anda tahulah macam mana. Sebab lepas bakar saja roti kita tu memang lembut, memang tekstur dia cantik, gebu lain daripada yang kita makan, kita beli di kedai. Sebab roti yang beli di kedai tu dia dah masukkan chemical, ubat tahan untuk dia tahan sampai seminggu. Biasanya yang kita buat ni dia tak sampai seminggu. 3-4 hari tu dia masih lagi lembut, tapi bila hari ke-4 ke-5 tu dia dah ni dah, sebab kita tak masuk ubat tahan. Yang di kedai kalau kita makan sekali dengan ubat tahan tu. Jadi chemical lah, bahan kimia. So setiap hari kalau kita ambil, anda bayangkan. Sebab itulah pemakanan kita kena jaga. Sebab tu kami nak bagi ilmu kepada anda supaya anda sediakan makanan yang terbaik. Orang kata apa? Thayyiban kan, yang terbaik untuk kita punya keluarga. Jadi saya share selepas saya belajar tu, saya share dengan kawan-kawan saya di sekolah suami. Saya panggil lagi kawan-kawan saya yang satu sekolah yang belum lagi join, buat lagi sekali di bilik guru kami. Dan saya ajak, yang ni di Perlis, Waris. Anak saya masa tu berada di Mahat Tafiz. So saya ajak waris-waris di Mahat Tafiz tu join dengan saya macam mana nak buat roti sendiri yang tak ada chemical ni. Jadi mereka pun sangat excited sebab hasilnya sangat best. Siapa yang belajar buat roti, memang dia akan rasa teruja makan roti selepas dimasak yang suam-suam tu. Ya Allah, sangat lembut, sangat best. Kalau roti Bengali pun waktu suam tu lah paling sedap. Memang berbeza dengan roti yang kita beli. Okey, selepas 3 kelas tadi, saya memang nak share ilmu dengan orang lain. Jadi saya buat kelas di merata tempat di seluruh negara. Jadi saya kongsi-kongsikan ilmu dan ada orang nak jadi cikgu roti macam saya pun berkongsi dengan mereka dan saya lahirkan ramai cikgu-cikgu roti di bawah saya. Anda nampak tak proses mengalirnya ilmu. Jadi inilah proses yang saya sangat best. Sebab apa? Ilmu yang saya bagi itu orang lain dah kongsikan dengan banyak lagi orang lain dan ilmu tu terus mengalir. Mungkin itulah saham yang kita boleh bagi supaya kita ada saham kita di sana nanti kan. Ilmu yang mengalir dan orang kata jangan kedekut ilmu. Jadi dalam grup kami ni tak ada kedekut ilmu. Kalau anda nak tahu apa-apa, anda just tanya saja. InsyaAllah kami akan cuba jawab. Jadi inilah kelas kami, kelas roti, kelas kek macam tu lah, macam-macam lah. Bila bermulanya PKP, saya pun tak buat kelas. Kami cuma duduk di rumah dan buat kelas secara online. Macam kelas ni lah. Jadi macam-macam lah yang kami masak dan kami kongsikan secara online. Okay? Jadi anda kalau nak join, kita ada kelas berbayar dan juga kelas percuma macam hari ni. Inilah kami punya grup dan grup kami sangat best sebab semua yang ada dalam ni sangat tidak kedekut ilmu dan sangat-sangat nak membantu orang yang nak belajar dan juga nak menambah pendapatan. Okey, ni saya bercakap tentang menambah pendapatan. Anda tengok, ini pendapatan saya sebab kami menggunakan gadget daripada Amway. Jadi setiap kali kelas yang saya buat tu, ada orang nak bread maker. Oh cikgu, saya nak bread maker lah. Okey kak, boleh. Jadi kami order di Amway. Jadi Amway bila kita duk beli barang-barang dia tu, dia ada point. Dan point-point ni kami kumpul, kami akan dapat bonus di hujung bulan. Okey, bukan di hujung bulan. Bonus Amway dibayar pada setiap 15 hari bulan. Jadi setiap 15 hari bulan,
saya akan dapat bonus. Di hujung bulan, saya dapat gaji cikgu saya. Seronok tak? Waktu saya buat kelas, balik kelas memang dalam tangan saya habis kelas, memang beratus ringgit. Kelas yuran yang saya kenakan tu, saya dapat secara cash. Dan ada orang nak beli gadget-gadget saya dapat bonus 15 hari bulan. Di hujung bulan, saya dapat pula gaji. Seronok tak? Itulah kita kena orang kata apa, buka mata, buka minda macam mana kita nak jana pendapatan untuk family kita. Okey, duit memang berguna terutamanya di musim PKP macam ni. Jadi bagi kami tak ada masalah sebab kami tak boleh buat kelas pun, kelas online masih berjalan macam biasa. Okey, ni saya nak tunjukkan perbezaan pada tahun 2018 saya dapat 54,000 tahunan tau. Kalau bulanan ni dalam 4,000 lebih. Tapi pada tahun 2019 kalau anda tengok pendapatan saya yang MW bagi dah pun mencecah 128,000. Kalau saya jadi cikgu, sekarang ni dah 22 tahun saya jadi cikgu, saya punya peningkatan bulanan dalam 250 sahaja. Tapi dalam MW sebulan 10,000. Nampak tak? Sekali ganda lagi. Jadi memang sangat best lah. Dan betul ke sebulan 10,000 saya share sikit. Inilah nampak MW bagi kat saya. Alhamdulillah. Yang ni untuk bulan Julai 2021, bulan lepas. Ni bulan lepas punya. Saya duduk di rumah saja tau. Saya tak keluar mana pun buat kelas. Okey, jadi kalau ada orang nak beli gadget tu, kami hantar secara online. Beli secara online dan MW akan hantar ke tempat-tempat yang mereka beli lah. Tak kira lah di Sabah ke, di Selangor ke, di mana ke. Kami just beli secara online, MW yang akan hantar semua. Jadi 15 hari bulan saya akan dapat bonus dan inilah bonusnya. Lebih daripada gaji saya sebagai seorang guru. Okay, best ke best? Best kan? Okay, yang ni untuk bonus. Dan bila kita dah capai sesuatu, kita dah capai target di setiap hujung tahun MW, kita akan dapat melancong ke luar negara. Saya alhamdulillah dibawa ke Doha, Abu Dhabi dan juga Dubai, Doha dan Abu Dhabi pada tahun 2019. Okey, yang ni kami dibawa menaiki, anda tengok ni kapal Azamara Cruise ni. Ini adalah kapal pelancongan mewah. Kalau saya nak pergi sendiri dengan duit sendiri, memang saya tak mampu pergi. Dan kami berada di sini 4 hari 3 malam. Okey, atas kapal ni kami berlayar di 3 pelabuhan lah. Dubai, Doha dan juga Abu Dhabi. Okey, Dubai, the richest city in the world. Okay, bandaraya terkaya di dunia. Saya kalau nak pergi sana saja-saja, saya memang tak pergi. Sebab apa? Saya nak beritahu kat anda, sebiji burger harganya RM37 kita. RM37 tau nak makan burger seketui je. Jadi memang kena bawa duit banyak kalau kita nak pergi sendiri. Yang ni di Abu Dhabi, kami melawat ke semuanya tempat-tempat yang best tau, yang MW bawa memang tempat best. Yang ni di padang pasir di Qatar, di mana anda nampak di bahagian belakang tu padang pasir yang bersambung dengan lautan. Dan anda tengoklah ni di tempat hotel saya duduk ni, di belakang tu memang bandaraya yang sangat mewah, Dubai. Di waktu malam dia sangat cantik. Dan yang ni dolphin ni memang idaman saya lah nak pegang dolphin. Kulit dia sangat lembut. Yang ni kalau nak saja-saja pergi, seorang RM800 tiket dia. Saya dan suami dah RM1,600. Semua percuma. Kami pergi 7 hari, 8 hari, 7 malam. Okay. Dan banyaklah tempat. Yang ni saya dapat ke Formula One Rosa ni, kami naik roller coaster terlaju di dunia. Terlaju di dunia tau. Macam nak terpelanting habis kepala-kepala. Memang saya taubat lah. Tak mau naik lah. Ni yang saya nak bagi tahu. Yang ni yang best. Okey, tadi dah best-best kan kita pergi melancong. Yang ni saya nak buka peluang untuk anda. Package cikgu roti, kek dan pastry. Kalau anda nak masuk package ni, anda bagi tahu lah. Kalau anda tak nak masuk pun, anda sebar-sebarkan kepada jiran. Sebar-sebarkan kepada anak-anak saudara, sebar-sebarkan kepada family. Yang mana nak jana pendapatan dari rumah, kami nak cuba bantu dengan masuk kepada package cikgu roti ni. Kalau perempuan, dia ada ilmu masakan, tahulah ke bahagian mana dunia ni pun, dia tak rugi. Sebab dia boleh gunakan ilmu tu di mana-mana sahaja dia duduk. Di negara kita ke, di luar negara ke, dia boleh jana pendapatan sebenarnya.
Jadi kami nak bagi ilmu untuk anda boleh masuk ke dalam package ni sebab package ni sangat murah. Dalam package ni anda akan dapat seminar Cikgu Roti. Seminar Cikgu Roti ni dia akan bagi peluang kat anda untuk anda buka mata, buka minda. Sebenarnya dalam proses buat roti pun anda boleh jana pendapatan yang 4 angka hingga 5 angka. Duduk rumah saja macam kami buat secara online. Okey, dan anda semua yang masuk package ni akan dimasukkan ke dalam PJJ Facebook kami secara percuma. Secara percuma sebab dah ambil package. Kemudian kelas berbayar. Yang kami buat kelas berbayar, siapa yang terlibat dengan package, dia akan join kelas tu secara percuma juga. Kemudian coaching personal. Cikgu-cikgu anda akan coaching anda. Okey, trainer di bawah saya, cikgu-cikgu Roti di bawah saya akan train anda secara personal dan kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana teknik buat duit secara online dan juga secara hujung jari macam kami buat sekarang ni. Kami hanya klik. Kami guna handphone setiap hari, itu kerja kami dan setiap bulan kami boleh dapat bonus sehingga 5 angka. Tadi saya dah tunjuk kan. So, mahal ke cikgu package ni? Ini untuk anda sempena PKP, sempena kita nak merdeka, saya bagi kat anda hanya RM50 sahaja. Okey, RM50 ni anda boleh dapat semua yang sebelah kiri itu. Seminar, dapat PJJ, dapat percuma kelas berbayar, anda dapat coaching, anda dapat teknik-teknik nanti kami akan kongsikan. Okey, sebab kami ada pelbagai pelbagai macam-macam cikgu ada dalam grup kami. Ada cikgu yang kek, ada cikgu yang pastry, ada cikgu yang masakan, macam-macam lah. Ada yang tera bahagian talam-talam. Jadi tak rugi masuk kita punya package sebab kelas-kelas kami adalah pelbagai. Tidak hanya kepada meroti saja. Jadi anda kena ambil peluang ni sebab kami tak bagi selalu. Biasanya kalau kami buat seminar Cikgu Roti di hotel-hotel memang penuh 1000 orang kat atas. Okey, 1000 orang dan yang nak join package hari tu kalau kami buat di hotel memang beratus ringgit, bukanlah RM50 macam ni. Memang 300 ke atas. Jadi anda kena ambil peluang ni sebab inilah cara kami nak tolong orang ramai yang di luar sana yang nak dapatkan pendapatan tambahan. Jadi kami bagi package RM50 ni untuk anda. Jadi kalau anda dapat maklumat ni tolong sebar-sebarkan kepada rakan taulan, kepada jiran tetangga supaya mereka pun dapat juga berkongsi bagaimana nak dapatkan pendapatan tambahan hanya dari rumah. Saya rasa itu sahaja. Jika ada sebarang pertanyaan boleh ajukan kepada cikgu-cikgu anda nanti, mereka boleh jawab persoalan anda tu. Jadi anda akan dapat kita punya seminar Cikgu Roti itu akan berlangsung pada bulan 9 nanti. Pada bulan 9, saya rasa 11 hari bulan 9 dan bila anda bagi tahu nak saja nak join, okey, anda akan diberi info selengkapnya lah. Jadi di sini saya nak tanya, ada tak yang berminat dengan package tu boleh tekan 1. Cuba tekan 1. Ada tak yang berminat? Ada tak yang berminat? Wow, tahniah. Jadi kalau ada yang berminat, anda boleh terus PM cikgu anda sebab package ini tak lama, jadi anda kena ambil peluang sebaik mungkin. Orang yang melangkah, dia akan terus melangkah. Tapi orang yang hanya menanti, menunggu tanpa membuat keputusan, anda orang yang sangat rugi. Okey, itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Mungkin sebab anda berkongsi dengan orang lain, anda akan dapat membantu orang lain menjana pendapatan tambahan, insya-Allah. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita nak tengok roti kita dah masak. Okey, jom.
Okey, kita kembali di sini untuk kita tengok hasil roti. Macam tak kuning ke? Jadi kan dia blackout. Okey, jom kita tengok hasil. Roti kita pada pagi ni. Ni dah dia roti bunga kita. Tu dia. Selambak kah? Sekejap kita close up. Okey, close up. Nampak tak? Bila kita buat ni tadi, bila kita bakar tu dia ada apa ni, efek gelap-gelap ni. Memang cantik lah. Ikutlah kalau kita nak tambahkan apa, bijan. Jadi macam ni lah. Okey, yang ni yang kita lipat-lipat masuk tadi. Dah jadi macam ni. Yang ni kita dendan-dendan tadi. Tahu dendan kan? Dah kata dendan lah. Okey, yang ni yang dalam apa ni, iklan kita. Okey, jadi inilah roti yang telah siap. Jadi saya nak tunjuk dia punya tekstur. Kita nak ambil gambar dulu kot dengan cikgu. Okey, nak ambil gambar dulu. Cikgu nak Okey, pegang ke tak? roti ni kalau kita makan dengan air kopi, Masya Allah, sangat best. Dan di sini kami ada kopi mocha, cafe latte. Ini tak payah pergi hotel dapat mocha-mocha ni. Kita boleh beli di boleh dapatkan daripada kami. Boleh PM cikgu anda. Dan yang ni sangat best, cappuccino. Ayat panas tu memang cantik tak? Okey, Bancu dulu kak. cappuccino. Baik, tak bancu. Sayang hazelnut. Okey, this one. Ya. Ni boleh nak kata bantu sikit bagi kita lihat. Okey. Okey, masukkan sepaket. Ini hazelnut. Mudah saja, yang panas dah ada. Tak lagi kita makan dengan roti. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kopi kita pun tengoklah. Sangat best. Kan? Wah, dia punya bau hazelnut tu. Satu rumah boleh bau. Okey. Ni kita punya kopi hazelnut dah siap. Okey, roti pun dah siap. Kalau berminat dengan kami punya kopi dan roti dan pakej kami, jadi anda kena bertindak segera. Tanyalah dengan cikgu-cikgu anda sebab mereka akan membantu anda bagaimana nak dapatkan roti, nak dapatkan kelas nanti. Kita akan buat kelas PJJ dengan anda hanya untuk yang join pakej kami. Okey, cikgu boleh buat best. Boleh buat best, kita nak bagi mereka screenshot. Ni saya tak bawah dulu. So saya nak angkat sikit. Betul, saya rapatkan sikit. Macam tu je. Okey. Okey. Okey, anda boleh kira. Okey, kira pula. Saya kira. Anda ambil gambar. 1, 2, 3. Okey, anda boleh screenshot gambar Cikgu Asia. Ustaz kepala terkerat pula Ustaz. Okey. Okey, full. Alright. 1, 2, 3. Boleh screenshot. Bukti anda hadir ke kelas hari ini. Okey. Anda boleh kongsikan dengan kawan-kawan anda kan. Kalau ada yang tertanya-tanya, Cikgu Asia tu masak roti dia macam mana? Kita boleh tunjuk contoh dia kan. Okey. Nanti kita akan ada lagi kelas-kelas roti yang akan datang. Kalau nak belajar lagi kena join kelas kami. Dan hari ini saya nak tunjuk macam mana lembutnya. Panas-panas ni sedap ni. Ni saya kata waktu suam-suam, waktu panas ni memang sangat best. Anda tengok lembutnya roti tu. Nampak tak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gebunya. Gebuk-gebas waktu suam-suam ni makan. Masya Allah. Tunjuk sikit cikgu macam mana nak makan dengan kopi tu. Aduh, ni sangat best ni. Saya kalau waktu suam-suam ni, memang sangat best lah. Melembut. Nak cicah pula dengan ayam kopi ni. Masya Allah. Memang sangat best. Anda kena cuba bagaimana lembutnya roti. Kita masak sendiri dan waktu dia suam-suam ni lah waktu yang paling best untuk makan.
Okey? Itu saja perkongsian saya pada pagi ini, yang baik dari Allah, yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak nampak dalam muka saya Las kan? Okey, anda boleh tengok apa-apa muka Cikgu Asia. Jadi untuk kelas kita pada hari ini akan berakhir di sini. Terima kasih saya ucapkan. Jadi bagi sesiapa yang berminat dengan package, dengan roti, dengan kopi, anda boleh cepat-cepat PM cikgu anda. Jadi setakat itu dulu saya minta maaf sepanjang pengendalian kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi di kelas kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.